yang cikgu dah tunjuk di sini, awak pun dah tahu kan, putaran maksudnya sesuatu image itu akan diputarkan. Okey, putaran. Putaran ni macam image kipas, kita putar dia, pusing dia, putaran. Okey, putaran ini akan melibatkan pusat. Okey, dia mesti ada pusat dan juga arah. Ada dua perkara pusat dengan arah. Okey, contoh yang cikgu bagi di sini adalah, okey, contoh kita nak nyatakan koordinat image bagi titik PQR. Maksudnya kita mula dengan titik P dululah di bawah penjelmaan A. Okey, penjelmaan A. Penjelmaan A itu apa? Awak pun lihat dekat atas. A ni apa? A ialah putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, ini yang kita katakan sebagai arah. Okey, pada sifar negatif 2 bermaksud ini adalah pusat dan ini adalah arah. Jadi yang pertama perlu awak tanda dekat soalan yang awak nak buat ni adalah dekat graf ini awak kena tanda pusat. Okey, kalau dah dinyatakan pusat dia adalah pada sifar negatif 2. Sifar negatif 2. Jadi kita pun carilah dekat graf yang kita nak buat di mana sifar negatif 2. So ini adalah sifar X dan Y dia adalah negatif 2. Okey, so inilah pusat pusat putaran yang kita nak buat. Ni adalah pusat putaran. Okey, kita dah ada pusat. Okey, kita nak putar apa? Jangan pula awak pergi tu putar pusat. Pusat tidak berputar. Yang perlu awak putar adalah titik P. Okey, pusat pembesaran, pusat putaran tidak akan berubah, tidak akan bergerak. Ini akan statik. Pusat tak bergerak Yang bergerak adalah titik P. Jadi kita nak putar ke mana? Awak bayangkan dia akan berputar macam ni. Ini dia akan berputar ke arah ini atau ke arah ini. Arah-arah akan ditentukan berdasarkan ikut arah jam atau lawan arah jam. Kalau ini pusat ke sini, ini adalah ikut arah jam. Okey, kalau ke sini adalah lawan arah jam. Soalan dia tulis kat situ ikut arah jam. Maksudnya kita nak putar ke sini. Nak putar ke sini sebanyak berapa darjah? Okey, nak putar sebanyak berapa darjah? Okey, kat situ telah dinyatakan dia nak putar sebanyak 90 darjah. Ni 90 darjah. Okey, so kita nak putar sebanyak 90 darjah. Kalau awak guna jangka sudut, cikgu tak ambil jangka sudut. Awak kena ukurlah sebanyak 90 darjah. Tapi kalau awak tidak mempunyai jangka sudut, okey, kalau awak tak mempunyai jangka sudut, awak boleh garis seperti ini. Ini adalah satu cara, ada banyak cara sebenarnya untuk awak cari putaran. Okey, awak gariskan antara pusat dengan titik yang awak nak putar. Okey, kita nak cari 90 darjah. Kalau awak tak ada jangka sudut, boleh guna pembaris. Tapi kalau ada jangka sudut, gunalah jangka sudut. Okey, cikgu tunjuk guna pembaris atau cara paling cikai lah. Sebab biasanya pembaris semua orang ada. Jangka sudut tak semestinya awak akan ada. Tapi kalau awak ada, bagus guna jangka sudut. Tapi cikgu tunjuk cara menggunakan pembaris. Sebab hujung pembaris ini memang sentiasa 90 darjah. Okey, ini adalah sentiasa 90 darjah. Jadi awak akan garislah jawapan dia berada di mana. Sekejap ni adalah 90 darjah. Awak nak guna kertas pun boleh. Letak kertas. Sebab kertas ni pun memang sentiasa 90 darjah. Okey. So nak tanda di mana? Sudut ni, panjang ni mesti sama. Panjang ni mesti sama. Kalau awak nak ukur guna pembaris boleh. Oh, dekat sini dalam 36. Ni 36. So awak pun cari kat sini 36 juga. Mana 36? So kita dapat titik ni. Nampak tak? Okey, so jawapan untuk ni, jawapan dia adalah di bawah A untuk titik P. Cikgu kira tanda buat P dulu.
Okey, koordinat untuk titik ini adalah, okey, siapa boleh tulis? Tak dengar Okey, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh? Boleh? Boleh ke boleh? Cik Alif, dengar tak suara cikgu? Cik Alif tulis tak dengar. Awak dengar tak suara cikgu sekarang? Tak dengar yang lain semua dengar Clear tak? Clear. Alif, Is, dengar tak suara cikgu Is? Dengar aku. Dengar. Dia je yang tak dengar aku. Cik Alif tolong respon. Awak dengar tak suara cikgu? Okey, cikgu teruskan. Okey. So koordinat untuk titik ini, cuba awak tulis kat situ berapa titik? Berapa koordinat ni? 03. Yes, 03. So kat sini adalah 03. Okey, settle yang pertama. Okey, ini cikgu nak tunjuk dulu. Sekejap lagi baru cikgu akan tunjuk dalam latihan. Okey, kalau soalan B. Kalau di bawah penjelmaan B. Okey, cikgu nak buat C dulu. Okey, C. C putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey, pada sifar-sifar. Okey, putaran 90 darjah lawan arah jam pada sifar-sifar. Okey, sekarang kita nak buat titik P juga. Kalau dia kata pada sifar-sifar, awak akan sambung seperti ini. Okey, sebenarnya ini adalah teknik yang pertama. Okey, cikgu tunjuk teknik yang kedua. Teknik yang kedua untuk awak buat putaran, awak boleh juga guna teknik yang cikgu nak tunjuk sekarang Sama ada awak guna kaedah Nazi kaedah Nazi. Okey, kalau ini adalah pusat pembesaran, sifar-sifar, awak hanya kira dari sini pusat ni dari pusat pusat ni 1 1 2. Nampak? 1 1 2. Okey, seterusnya kalau dia kata lawan arah jam. Lawan arah jam maksudnya kalau jawab untuk yang pertama ini awak dah guna line ni. Kalau lawan arah jam, okey, line yang kiri atau line yang kanan untuk jawapan? Kiri. Lawan arah jam. Dia berpusing ke sini ke pusing ke sini lawan? Line Kiri. satu. Sebelah kiri. Maksudnya awak kena guna line ni. Kalau ini adalah 1 1 2, so awak kena cari jawapan dia adalah 1 1 2. Kat sini jawapan dia. Nampak tak? Dia pusing macam ni ni. So yang ni ke sini. Okey, kalau dia kata ikut arah jam, awak akan pusing macam ni, pusing macam ni. Nampak tak? Siap. Okey. Ni pusat dia. So kalau 80 ke sini. Okey. So ini adalah dua teknik untuk awak buat putaran. Sama ada awak guna Nazi ataupun Nazi ni pun boleh je awak nak buat arah ni ataupun arah satu lagi ataupun awak guna pembaris seperti yang cikgu tunjuk tadi. Okey. So kalau awak guna Nazi tadi, so jawapan dia yang ni adalah awak akan dapat negatif 1, ini negatif 1 dan ini adalah negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Okey, yang terakhir cikgu nak tunjuk berkenaan dengan putaran adalah 180 darjah. Putaran pada 180 darjah. Okey, putaran 180 darjah pada 4 sifar. Okey, 180 darjah maksudnya, okey, first kita kena cari dulu pusat pembesaran dia iaitu 4 sifar. Mana 4 sifar? Okey, so kalau awak lihat kat sini pusat 4 sifar ini adalah 4, ini adalah sifar. So ini adalah pusat pembesaran. Masih lagi berkenaan dengan titik P. Okey, kalau dia kata 180 darjah, awak tak payah ukur pembaris atau guna teknik Nazi, awak hanya garis straight je guna pembaris. Okey, ini pusat. Okey, ini pusat cikgu tanda, ini titik yang awak nak besar, awak tanda straight je.
Maksudnya awak tak payah nak ukur straight je. Dari sini ke sini akan sama dari sini ke sini. Dari sini ke sini akan sama dengan dari sini ke sini. Okey. Kalau awak nak pasti boleh guna jangka lukis ataupun ukur sajalah. Okey, dari sini ke sini adalah dalam 6.2 ataupun awak tanda je, ambil membaris tanda. Oh, kat sini. So, yang ni juga awak akan tanda. Mana jawapan dia ni? So, jawapan dia around sinilah. Bukan yang ni mungkin ini pun cikgu tak tanda betul-betul tadi. Dia mesti betul-betul. Ini. Okay, so ini jawapan dia. Okay, itu Aiman Zat. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk. Cikgu tak nampak tadi Azri pun jawab kiri Okay, sekarang cikgu akan tunjuk latihan muka surat 81. Okay, cikgu rasa majoriti daripada awak sudah menyiapkan muka surat 77 sehingga muka surat 81. Okey, kita lihat soalan yang pertama muka surat 81. Soalan dia adalah nyatakan koordinat image kenapa ni? Sekejap cikgu tengok phone cikgu kenapa? Kenapa? Okey, sekarang kita akan lihat soalan ni. Nyatakan koordinat image bagi titik H di bawah gabungan penjelmaan FG. Okey, yang mana kita akan buat dulu? F atau G? Dah 10 minit dah Faris. Yang mana mula? F ke G? F. F, sure. Oh, G. Belakang. Kita akan mula dari belakang, betul. Kita akan mula G. Yang ni dulu nombor 1. Okey, jadi kita lihat soalan nombor 1. Okey, dekat sini mana titik H? Okey, di sinilah titik H. Nak buat apa dengan titik H? Okey, nak buat apa dengan titik H? Kita akan lihat G dulu. G yang pertama. So dekat G kat sini dah tulis putaran 90 darjah ikut arah jam pada sifar negatif 2. Jadi kita akan tanda dulu pusat. Inilah yang kita katakan sebagai pusat pembesaran. Sifar negatif 2. Cari mana sifar negatif 2? Ini adalah sifar. Tengok pada X, pada Y negatif 2 adalah di sini. Okey, tanda. Sekarang awak pun boleh tanda dalam buku awak masing-masing. Tanda dalam modul masing-masing. Kita akan buat bersama-sama. Okey, dah settle tanda. Barulah kita akan lihat nak putar ke mana. Nak putar ikut arah jam. Ikut arah jam. Bermaksud ini adalah pusat, dia akan putar, ikut arah jam dia akan berputar ke sini. Sebanyak 90 darjah. Jadi awak boleh guna pembaris ataupun kalau guna nazi tadi pun sebenarnya lagi better tau guna nazi. Okey, kalau guna nazi tu maksudnya terpulang awak nak ke atas dulu ke nak ke kiri ke kanan. Terpulang, tapi kita akan maintain kalau awak guna ke atas, kalau nak guna ke kiri kanan dulu, mana-mana. Tapi yang pasti mesti konsisten. Apa maksud cikgu konsisten tu? Dia sini kalau awak guna, okey, pusat dia kat sini. Ini titik yang awak nak besar. Nak putar. Jadi awak kira lah. 1, 2, 3. 3, nampak tak? 3, 1. 3, 1. Dekman Junior ni siapa ya? Senang cikgu nak tanda kehadiran nanti. Siapa Dekman Junior? Azman. Apa? Azman. Oh, Azman. Tak boleh masuk yang cikgu dah bagi yang dah reset tu. Tak boleh masuk Azman? Boleh, tapi dia kena request. Saya ingat pakai yang ni boleh terus masuk. Kena request gak. Dia macam
Boleh je mana. Tapi Oh, okey okey. Sebenarnya cikgu pun tak sempat nak check kenapa bila cikgu setting terus untuk 1 bulan dia memang keluar kena request tapi tak ada masalah, boleh ke? Nanti cikgu try cari macam mana. Oh dah boleh? Alhamdulillah. Okay, so kita dah settle ini nak pusing ke mana? Awak akan lihat dia macam ni ya. Awak kena tengok macam ni ya. Dia akan pusat. Ini pusat kan? Okay, so first kita akan guna line ini. Kalau kita ikut arah jam, maksudnya kita akan pusing ke sini lah. So 1, 2, 3, 1. So 3, 1. So awak akan kira 1, 2, 3, 1. Nampak tak? Awak nampak tak dia punya ni? Ni kat sini jawapan dia. So jawapan ni lah yang kita akan ambil dalam koordinat yang pertama iaitu 3, negatif 1. Okey, baru settle G, belum lagi F. Untuk F tak ada masalah sebab kat sini F cikgu rasa kalau awak dah siap latihan muka surat 77 hingga 80, dia hanya melibatkan translasi. So translasi 1, negatif 4. Okey, 1 ni ke kiri ke kanan? Kanan. Okey, kita gerak ke kanan. Okey, negatif 4 turun atas ke naik? Turun ke naik? Turun. Turun. Yes, turun. Okey, so dari sini awak pun buatlah 1, 1, 2, 3, 4. So jawapan dia adalah 4, negatif 5. Tak nampak okey, 4, negatif 5. Faham sebenarnya mungkin putaran cikgu faham. Dia mungkin lebih nak kata lebih suka, tak adalah lebih suka, mungkin berbeza sikit lah berbanding translasi dengan pantulan. Mungkin lebih senang sikit kot. Jadi kita akan teruskan untuk putaran. Okey, itu adalah yang pertama. Okey, awak cuba jawab yang kedua sekarang. Yang kedua cikgu masih ada di sini. Okey, nombor 2. Okey, cuba jawab sekarang dekat buku masing-masing. Siapa dapat jawapan awal, awak tolong tulis dekat apa yang message. Apa dia? Ada tak buku sekarang kat depan awak? surat? Muka surat 81. Alright. Kalau ada masalah suara tolong maklumkan Okey, jawab sekarang. Siapa dapat jawapan awal tolong tulis dekat message. Cikgu nak jawapan yang pertama. Ada yang tak ada buku ke? Cikgu. Okey. Apa jawapan Cikgu, dia? yang atas tu apa Ya. jawapan dia cikgu? Saya tak nampak cikgu. Tak berapa nak faham. Kejap cikgu besarkan sikit. Okey, nampak? Kenapa tak clear better ke? Nampak? Masing-masing tulis jawapan. Oh bagus, dah ada 1476, Haris 76, Azri 14, Fari 14. Okey, kita tengok, kita semak siapa yang betul. Okey, Fizi 14 juga. Okey, kita lihat jawapan. Okey, yang pertama adalah, itu jawapan yang pertama ke atau jawapan akhir ni 14 ni? Jawapan pertama, okey. Okey, kita lihat jawapan yang pertama. Okey.
yang pertama adalah dia dah bagi tahu kat sini pusat adalah 1, 1. Awak pun tanda kat sini pusat 1, 1. Okey, so seterusnya daripada sini kita nak buat apa? Lawan arah jam. Lawan arah jam pada 1, 1, 90. Okey, oleh kerana dia straight saja, senang sajalah. Jadi kalau 90 darjah dia akan pusing ke sini. Maksudnya awak hanya kalau nak guna teknik tadi, kalau line ini yang pertama awak kira, kalau dia kata lawan arah jam line yang ini, so ini 3, sini juga adalah 3. Okey, so betul lah jawapan awak. Wah, tepat sekali berjaya menjawab yang pertama tu adalah 1, 4. Okey, so Faris, Fizi, Haris ni jawab jawapan akhir ke apa Haris? Azri. Okey, bagus. Okey, kita lihat seterusnya. Translasi 2, 3. So daripada jawapan ini kita akan gerak 2 langkah ke kanan. So 1, 2 dan 3 langkah ke atas. 1, 2, 3. So jawapan yang terakhir adalah 3, 7. Okey. So Haris tidak tepat tadi. So betul jawapan awak Fizi. Jawapan dia adalah 3, 7. Azri, apa yang betul jawapan awak? Awak ada jawab juga 3, 7 tadi kat atas sekejap Jawapan 3, 7 yang kedua, yang pertama adalah 1, 4. Memanglah Azri betul juga. Azri tadi betul, Faris betul, Fizi pun betul untuk yang pertama. Yang kedua hanya Fizi jawab 3, 7. Okey, tepat sekali. Okey, sekarang kita pergi jawapan nombor 3. Okey, cuba nombor 3 sekarang. Sila. Okey, jawapan nombor 3. Okey, apa jawapan dia? Oh, 2, 2. Bagus, Fizi. 2, 2. Yang pertama awak kalau awak nak jawab 2, 2, awak terus tulis bawah dia terus. 2, 2, jawapan dia apa? Yang kedua. Enter je. Oh, Faris 2, 2. Semua dapat 2, 2. Azri 2, 2. Okey. Yang lain tak cuba ke? Batrisha tak cuba? Mus tak cuba? Dia masih cuba fahamkan bab Itu yang ni. kedua Azri tiru. Faris tak nak tiru juga? Oh bagus. Dikman Junior. Hazman bagusnya. Diorang tiru ni cikgu. Awak kira ke tak ni? Jangan main tiru-tiru lah. Tak apa, cikgu tengok orang yang first sikit. Oh okay, confused. Tak apa, kita akan buat sama-sama Mus. Okay, kita pergi yang nombor 3. Kat sini dia dah tulis kita nak cari H juga dan FD juga. So of course kita akan pergi G yang pertama. So G adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada sifar-sifar. So ini adalah sifar-sifar. Okay, ini adalah pusat dia, ini adalah H. Maksudnya sekarang awak jangan putar pusat, awak kena putar H. Nak putar ke sini ke putar ke sini bergantung kepada arah. So arah kat sini adalah lawan arah jam. So kalau dia berada di sini lawan arah jam, jam kan berpusing ke sini kan? Dia pusing ke sini jam. Jadi kita bukan ke sini, kita akan lawan dia. Lawan dia maksudnya kita ke atas. So ke atas, kalau awak guna kaedah yang cikgu tunjuk tadi, ini dia punya pusat. So sini 2, sini 2. Okey, kalau awak guna line ini, kalau dia kata lawan arah jam, awak akan guna line ini untuk jawapan dia, untuk image. So kat sini 2, 2. So 2, 2. Nampak? So ini jawapan dia. That's why jawapan dia tepat 2, 2. Boleh ke Mus? Oh jawapan Boleh akhir. cikgu. So jawapan akhir dia translasi. So translasi ni cikgu rasa mungkin ramai yang dah kuasai lah. Sebab kita banyak buat hari Isnin hari tu. So negatif 5, kiri atau kanan? Ke? Kiri. Okey, dan ini ke atas. So gerakkanlah sahaja titik ini ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ke atas sebanyak 3. 1, 2, 3. Okey, cikgu harap jawapan dia negatif 4, 5. So tepat. Siapa jawab negatif 3, 5? Ramai jawab negatif 3, 5? Betul kena cikgu buat ni. 1, 2, 3, 4. Oh 5 sampai sini sahaja. Okey, 1, 2, 3. Okey, betul jawapan yang diberi oleh Azri Afizi. Aiman, tersalah tengok mesej ke pukul berapa mula? Pukul 3 je cikgu tulis.
Okey, tak apa. Bagus Aiman. Join. Okey, ada 1, 2, 3. 3 orang yang betul untuk jawapan okey, iaitu Fizi, lagi Azri dan Faris. Faris tak tulis. Apa yang Alif tak faham? Alif yang mana? Alif tak faham putaran ke translasi? Dua-dua cikgu. Pening cikgu. Okey, sebab nanti sila rujuk balik rakaman hari Isnin. Hari Isnin cikgu ada terangkan yang translasi dengan pantulan. So hari ni cikgu fokus pada putaran. Tapi kita still guna juga sebab soalan dia akan bagi dalam bentuk gabungan. Dia bukan bagi dalam bentuk satu penjelmaan tapi dia akan ataupun satu transformasi tapi dia akan gabung-gabung. Jangan tengok rakaman apa yang lain tu Faris. Rakaman yang cikgu share tau. Faris pun ada buat rakaman juga ya Faris. Aduh, astaga apa? Hazman tengok rakaman apa? Okey, cikgu nak tunjuk muka surat 82. Satu contoh. Lepas tu cikgu tunjuk satu contoh muka surat 83 dan 84. Okey, kita pergi nombor 1 muka surat 82. Tak apa, awak go through dulu Cik Alif. Lepas ni insya-Allah awak akan okey. Cikgu yang 4 180 dah jajai tu. Cikgu tak tengok nombor 4. Okey, tak apa. Siapa dah kira nombor 4? Ada yang dah cuba tak? Okey, kalau 180 dia akan straight. Dia tak maksudnya awak tak payah guna kaedah Nazi tadi. Awak terus guna straight sahaja. First kita akan lihat ini adalah titik H. Kita nak buat apa dengan titik H? Kita nak buat FG. So kita akan buat G dahulu. So dekat G putaran 180 pada 4 sifar. So first awak kena cari dulu 4 sifar kat mana. So 4 sifar adalah ini 4 sifar. Ini adalah pusat. So kalau awak guna pembaris awak sambung je straight. Daripada titik yang awak nak putar. Sorry, tak guna pembaris cikgu ni. Mana pembaris cikgu Okay. Assalamualaikum Azim, dah nak habis dah Azim. Ni straight ni je kat sini. Ini jawapan dia. Lebih senang sebenarnya kalau 180 sebab dia straight je awak terus dapat jawapan. Yang pasti antara pusat ke image, pusat ke objek ni jarak dia adalah sama. Tapi kalau kita guna Nazi awak kena kira, betul tak? Kena kira. Kalau yang ni 1, 2, 3, 1, 2, 3. So kena kira dan sebagainya. Yang ni pun 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh Kepada yang bertanya. Awak teruskanlah sampai habis jawapan nombor 4 tu. Sebab yang F adalah translasi, cikgu harap boleh faham. Terus ada jawapan dah cikgu tak tengok tadi. Terus dapat 82 untuk jawapan akhir je. Okey, bagus. Siap, nanti semak sendiri jawapan. Okey, cikgu nak tunjuk nombor 1 untuk 82. Ataupun nombor berapa awak nak muka surat 82? Nak cikgu terangkan? Apa dia? Cikgu kenapa dia dekat 3 paksi 6? Paksi 6? Paksi Y. Paksi Y. Okey. Untuk nombor 4 tadi ke Mus? Betul-betul. Okey. Untuk nombor 4 tadi. Okey, apa maksud awak 3 dekat 3 paksi Y? Okey, jawapan akhir dia ke? Betul-betul. Okey, kalau ini baru untuk jawapan yang pertama. Jawapan pertama dia adalah 73. Okey, seterusnya negatif. Apa maksud awak dekat ni? Jawapan dia tak ada pun yang dekat paksi Y. Tak, maksud saya cikgu yang tu kan kita dapat 40 tu macam titik tu macam tu kan. Lepas tu yang satu lagi titik tu yang cikgu tambah yang lurus lagi ke depan tu kenapa? Yang ni ke? Ya, saya tak faham yang tu. Ini sebab dia kata putaran 180. Dia macam ni Mus. Okey, cikgu tunjuk
Okey, kalau ini adalah titik pusat putaran, ini pusat. Okey, kita ada satu objek kat sini. Ini yang kita nak putar. Dia akan berada di mana kalau di bawah 180 awak buat je straight. 180. Ni jawapan dia A. Selepas pembesaran. Tapi kalau dia kata pembesaran 90 darjah ikut arah jam. Kalau dia kata pembesaran 90 darjah ikut arah jam, dia akan okey, kalau dia kata 90 darjah ikut arah jam. Okey, ini adalah objek asal dia. Kalau ikut arah jam, kalau awak kira jawapan awak yang pertama tu daripada garis ini, ikut arah jam jawapan dia adalah awak guna yang ni. Dia daripada sini ke sini. Maksudnya awak kira lah dekat sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, so untuk jawapan dia 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dia bentuk macam ni. Sini 3, sini 3. Itu kalau guna kaedah Nazi. Itu jika 90, tapi sekarang oleh kerana dia 180, awak tak payahlah nak buat 90 untuk kali yang kedua. Awak terus buat straight terus dapat 180. Tapi kalau awak buat 2 kali 90 pun boleh. Okey, sini awak akan dapat kat sini, dapat kat sini. Lepas tu dari sini pula awak pun kira, oh dari sini 3. So yang ni pun sama 3, 3. Pun akan dapat dari sini ke sini. Maksudnya ini 90, ini 90 dapat 180 juga. Putaran ni memang awak kena praktis banyak, kena praktis. Kalau tak cukup lagi latihan untuk awak memahami putaran nanti, maklumkan dekat cikgu. Cikgu boleh bagi latihan yang lain lagi. Putaran memang take time dan memerlukan kemahiran yang lebih. Yang pasti awak kena cuba banyak latihan. Itu saja. Okey, Assalamualaikum Hakam. Baru sampai, baru habis makan Okey, boleh kita pergi muka surat 82. Boleh request soalan nombor berapa awak nak untuk 82. Satu soalan sahaja cikgu akan tunjuk. Kenapa Hakam left ni? Ada masalah internet ke ni? Masuk keluar. Dia terkeluar cikgu, boleh jadi macam tu kalau line tak kuat. Oh, okey. Satu atau dua? Okey, cikgu terangkan satu atau dua. Okey, cikgu terangkan dua. Okey, untuk nombor 2. Nombor 4. Okey, cikgu terangkan nombor 2. Okey, untuk nombor 2, soalan atas dekat atas R tu, nyatakan koordinat image bagi titik N di bawah gabungan transformasi TV. So first kita akan buat V. Kita akan buat V. Okey, so tak nampak Tak. Sekarang masih tak nampak? Apa buku Ustaz? Cikgu gerakkan sikit buku Apa dia? Awak boleh rujuk buku masing-masing dengan suara cikgu sahaja pun okey. Okey, kita akan pergi yang pertama translasi dengan putaran. Okey, first kita akan pergi translasi -4, -2. Jadi dari sini -4 ini ke kiri sebanyak 4 langkah. Jadi awak pun geraklah 1, 2, 3, 4. So seterusnya -2. -2 ini ke bawah 2 langkah. So 1, 2. Siapa yang tak ikut kelas sebelum ini? Oh biasalah cikgu terpaksalah sinetron sedikit. Okey, so settle ini untuk jawapan yang pertama dan kita akan dapat jawapan dia adalah 4, -1. Okey, settle yang pertama. Untuk jawapan yang kedua iaitu di bawah T putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 1, -1. So ini adalah pusat putaran. Jadi awak kena carilah dalam ni mana 1, -1. So kita akan dapat ini adalah 1, -1. Ini adalah pusat putaran. Kita nak putar apa? Kita nak putar titik ni. Bukan titik N lagi ya. Sebab N ini kita dah pindah ke sini under translasi. So ini kita nak putar apa? Lawan arah jam. So kalau nak putar lawan arah jam, okay, awak tengok dia memang kena pada sebelah sini sebelah kanan dia memang kena. So kalau ikut lawan arah jam,
Kalau awak lihat kat sini lawan arah jam ke sini lah. Dia akan putar macam ni kan. Ni dia putar. Kalau ikut arah jam dia ke bawah. Okey, putar ke sini 90. Awak hanya kira sahaja jarak ini 3. So 3 ke atas, kat sinilah jawapan dia ni 3. So jawapan yang ni adalah 1, 2. So tulis sahaja 1, 2. Okey. Sudah faham atau perlukan nombor yang lain? Kalau tak, cikgu nak terangkan muka surat 83. Faham. Okey. 83. Satu. Boleh pilih satu soalan nombor 83. Muka surat 83. Okey, nombor berapa? Okey, 2. Cikgu masuk nombor 3 lah ya. Okey, nombor 3. Semua. Awak nak buat latihan apa, Faris? Okey, kita pergi nombor 3. Nombor 3, nyatakan koordinat imej bagi titik V di bawah gabungan penjelmaan MT. So, MT. So, M dulu ke T dulu? T. Okey, so MT of course lah kita akan buat T dahulu. Okey, so apa yang berlaku dekat T? T ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada sifar 2. Jadi dekat sini awak tandalah mana sifar 2. Sifar, ini sifar, ini 2x. Okay. So inilah dia punya pusat putaran. Okey, kalau awak nak guna nazi, awak terus buat tanda dekat pusat ni. Tanda siap-siap supaya awak tak tertukar yang mana nak putar. Nanti awak pergi putar pusat pula. Pusat tidak berputar ya. Ini adalah V yang kita nak putar. Kalau awak nak guna kaedah nazi, awak akan kira mengguna line ini iaitu 2, 2. 2, 2. Oleh kerana lawan arah jam, okey, lawan arah jam, kita akan guna, okey, titik ni dah siap atas atau bawah kita akan guna kalau lawan. Atas ke bawah? Atas. Ya, betul. Kita akan guna atas. So, 1, 2, 1, 2. Nampak tak? Nampak tak kaki yang cikgu masukkan tu? Dia macam ni. Ke sini, sini. So, yang ni ke sini. Macam tu. Nampak tak? Ni tak payah tengok. Ni 2, 2. Sini pun 2, 2. Okay. So, jawapan dia adalah 2, 4. Okey, itu adalah jawapan yang pertama. Untuk yang seterusnya adalah nazi yang Jerman lah, Faris. Nazi mana lagi? Awak belajar kan dalam sejarah? Okey, so seterusnya kita akan lihat pantulan pada garis Y sama dengan 6. Okey, untuk pantulan, sebelum ni pun dah ada cikgu tunjuk pantulan kan? Okey, awak pun lihat pada paksi Y. Ni Y sama dengan 6. Awak pun lihat dekat paksi Y. Mana 6? 6 awak pun nampak, oh kat sini 6. Jadi garis itu melintang ke menegak? Melintang. Menegak. Menegak ke melintang? Awak boleh tulis? Melintang, melintang. Melintang lah, melintang. Ya, Melintang. melintang. Bagus Faris, melintang Ini adalah Y sama dengan 6. Okey, jawapan dia kalau paksi pantulan dia adalah melintang. So titik yang awak nak pantul ni dia akan menegak ke atas lah. Okey, so dari sini 2. So jawapan dia adalah 1, 2 kat sini. Pantul. Macam ni Okey, cikgu andaikan. Ni jawapan dia. Okey, kat sini nak buat tanda. Nak tanda, nampak? Okey, ni awak tanda, so dia akan pantul macam ni. Nampak? Ni. Ini adalah konsep pantulan. Maksudnya kalau objek itu berada jauh dari garis, contohnya berada di sini, so dia akan pantul jauh lah jawapan dia kat sini. Kalau dekat, dekat lah. Dia sentiasa sama jarak antara objek dengan imej ke garis pantulan. Okey, so jawapan yang ni adalah 28. Awak pun tulislah kat sini 28. Okey, dan yang terakhir, cikgu akan pilih soalan nombor
4 atau 5 pula ya Fizi. Muka surat 84. Okey, kita akan buat soalan nombor 4 ke 5. 90 darjah. Dua-dua 90 darjah. Okey, cikgu pilih 4. Okey, untuk 4. Aiman Zaid. Okey, sian. Dah terkeluar ya. Okey, untuk yang keempat. Okey, SK dia ada di bawah SK pantulan di bawah SK. So kita akan buat K dahulu. K adalah apa? Pantulan pada garis DE. Okey, pantulan dia adalah sentiasa tegak. Maksudnya kalau ini garis pantulan, ini objek, dia mesti tegak. Ni mesti tegak 90 darjah. So sini image. Ini objek, sini image. Kalau garis dia sengit macam ni, kalau sini objek, so image dia macam ni juga. Dia mesti 90. Dia bergantung dia mesti 90. Awak tak boleh ini objek, sini garis, awak pun pergi tegak macam ni. Tak boleh lah sebab ini dah bukan 90 darjah. So kalau ini sepatutnya dia macam ni lah. Ini dia punya, ini objek, sini image. Macam tu. Okey, sekarang kita lihat soalan yang diberi. Kita nak pantulkan titik L di bawah garis DE. Ni DE. Okey, kita lihat. Dia dalam bentuk 45 darjah ni. So awak kena pantulkan 45 darjah jugalah. 90 darjah ni. Dia sengit 45 darjah. So kita nak dapatkan 90. Jadi awak sekejap mana pembaris cikgu? Guna pembaris. Nampak? Okey. So kalau dah garis gini awak boleh ukur ataupun nak kira kotak pun boleh lah, kira kotak 1, 2, 3. So ini pun 1, 2, 3. So inilah jawapan dia. Boleh kira kotak ataupun awak ukur saja. Budu apa ni Hazman? Hazman budu apa? Okey, awak ukurlah ni 2 ataupun kat sini 2 pula. 1.5, ini pun 1.5. Okey, so seterusnya jawapan yang awak dapat ini adalah berapa koordinat ni? Tolong tulis jawapan tersebut, berapa jawapan ni? Apa jawapan dia? 8 Sifa. Yes, jawapan betul Faris. Sifa 8 Fizi bagus memang cuba tapi jawapan yang tepat adalah Sifa 8. Okey, Sifa 8. Okey, jawapan yang seterusnya adalah kita akan lihat S. Apa itu S? Oh, Azri pun jawab, bagus Azri. Okey, S adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada -26. Jadi awak pun lihat titik mana tadi kita nak putar adalah titik ni. Ikut arah jam pada pusat -26. Awak pun cari mana -26? Pusat dia -26. So ini adalah pusat putaran. Kita nak putar apa? Nak putar titik ini. Jadi awak pun buatlah paksi kat sini supaya senang awak nak cari jawapan. Okey, nak putar titik ni kan. So kalau guna kaedah Nazi tadi, awak akan kira 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okey, kalau awak guna ke atas, ke kanan macam ni, 1, 2. Okey, dia kata ikut arah jam. So ikut arah jam, kalau awak guna line ini, jawapan dia adalah line yang ni lah. Okey, so 1, 2, 1, 2. Kat sini jawapan dia. Maksudnya dia macam ni, 1, 2. So yang ni 1, 2. Ni pusat dia. Okey, so jawapan dia adalah, okey berapa koordinat yang ni? Sian Cik Alif. Nanti kita buat tu share Cik Alif. Siapa lagi yang tak faham, kita buat putaran saja. Bila awak nak? 48, titik ni. Betul Faris. Jawapan dia adalah sifar 4. So awak letaklah kat sini adalah sifar 4. Okey, tak apa. Mencuba. Oh, line slow. Oh, awak jawab soalan lain Azri. Okey, tak apa. Memang line cikgu faham. Apalah Faris, memang betul lah Azri pergi jawab soalan lain tadi.
Okey, cikgu faham kadang-kadang cikgu pun ada masalah internet. Kalau tak faham lagi, sebenarnya untuk kelas kita hari ini sahaja. Alif, soalan mana awak tak faham? Cikgu nak terangkan ke awak sekarang. Yang lain, kelas kita sampai sini saja. Assalamualaikum semua. Siapa nak keluar dah boleh keluar. Siapa yang rasa tak faham lagi pasal putaran, boleh stay di sini. Siapa yang dah faham, awak boleh siapkan latihan. Sambung daripada muka surat 81 sehingga muka surat 84. Cikgu tak halau. Okey, cikgu nak terangkan pasal putaran sahaja untuk siapa yang nak tengok putaran. Okey, kita try soalan putaran Cikgu tak halau cikgu nak buat putaran je. Cikgu nak, yang ni cikgu nak off record dulu. Okey, cikgu stop recording.